Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Jun bersama saya Ardi Herman, Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. PT3 dimansuhkan. Juga RT-PCR COVID-19 percuma. Seorang wanita berumur 22 tahun meninggal dunia selepas kereta dipandunya merempuh sebuah lori di kilometer 9.6 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP. Kemalangan dipercayai berlaku kira-kira jam 12.20 tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, hasil siasatan mendapati lori berkenaan diletakkan di lorong kanan jalan dipercayai untuk kerja-kerja pembaikan jalan sebelum dirempuh di bahagian belakang oleh sebuah kereta jenis Mercedes-Benz yang dipandu mangsa. Mangsa disahkan maut di lokasi kejadian. Siasatan lanjut masih dijalankan di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tambah Muhammad Fakhruddin, saksi yang berada di tempat kejadian diminta tampil di mana-mana balai polis berhampiran atau hubungi Inspektor L. Navalan di talian 014-253-6820 untuk membantu siasatan. Di Kedah, seorang pelajar tingkatan 5 maut manakala seorang lagi parah selepas terlibat dalam pelanggaran motosikal. Dalam kejadian jam 11 malam semalam itu, pelajar terbabit menunggang motosikal jenis Honda EX5 terlanggar dari arah belakang sebuah motosikal jenis Yamaha 135LC yang ditunggang seorang lelaki. Ketua Polis Daerah Yan, Deputi Superintenden Shahnas Akhtar Haji berkata, pelajar terbabit datang dari arah Guar Cempedak menghala Alor Star. Difahamkan sebaik tiba di tempat kejadian, keadaan gelap dan hujan serta jarak penglihatan terhad mengakibatkan mangsa Muhammad Izham Mad Euro 17 tahun terlanggar Muhammad Sobri Syafiai 29 tahun. Shahnas berkata, akibat pelanggaran itu, Muhammad Izham yang berasal dari Sungai Limau maut di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah di kepala dan badan, manakala Muhammad Sobri cedera parah. Mangsa yang maut dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Bahia HSB di Alor Star dan mangsa parah turut dihantar ke hospital sama untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Selepas ditangguh 2 tahun akibat COVID-19, Kementerian Pendidikan memutuskan untuk memansuhkan ujian pentaksiran tingkatan 3 atau PT3 mulai tahun ini. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata ujian berkenaan akan diganti dengan pengukuhan pentaksiran berasaskan sekolah. Katanya walaupun tiada ujian penilaian PT3, pelajar berkenaan akan menduduki ujian akhir tahun dengan menggunakan bank soalan yang disediakan KPM bagi semua subjek. KPM telah memfokuskan kepada usaha-usaha untuk memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBS. Pentaksiran berasaskan sekolah ini mempunyai 3 komponen. Pertama sekali PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Yang kedua adalah PAJSK ataupun pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Dan yang ketiga adalah PPSI atau pentaksiran psikometrik. Jadi ini adalah 3 komponen pentaksiran berasaskan sekolah yang kita akan terus tambah baik. Menerusi PBD, Datuk Dr. Razi berkata pentaksiran secara formatif akan dilaksana merangkumi pemerkasaan program latihan untuk guru dan pentadbir bagi memantapkan pelaksanaan berterusan di sekolah. Sekarang ini kita ingin melaksanakan penambahbaikan kepada pentaksiran bilik darjah ini. Pertama sekali dalam konteks formatif. Walaupun kita telah perkenalkan pentaksiran berasaskan sekolah PBS mulai tahun 2011 di sekolah rendah dan 2012 di sekolah menengah. Namun begitu, memandangkan dalam tempoh tersebut ada peperiksaan-peperiksaan penting khusus yang diletakkan untuk murid di peringkat tersebut, seperti mana murid di sekolah rendah yang menduduki UPSR dan murid di peringkat menengah rendah yang menduduki PT3, maka tumpuan adalah lebih kepada peperiksaan-peperiksaan ini. Oleh yang demikian,
kita melihat masih terdapat banyak ruang untuk kita pertingkatkan latihan guru dalam konteks pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini. Manakala bagi pentaksiran sumatif pula, ia bertujuan memantapkan ujian akhir sesi akademik untuk semua mata pelajaran di peringkat sekolah menengah dan 5 subjek terpilih di peringkat sekolah rendah dengan pelaksanaan ujian yang lebih fleksibel. Beliau berkata demikian dalam sidang media khasnya hari ini di Putrajaya. Sebelum ini, KPM membatalkan ujian PT3 bagi tahun 2021. Ujian saringan RT-PCR COVID-19 bagi bakal jemaah haji di fasiliti Kementerian Kesihatan akan diberikan percuma. Namun menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar, bakal jemaah yang membuat ujian saringan itu di fasiliti swasta perlu menanggung kosnya sendiri. Jelas Khairi Jamaluddin, Kerajaan Arab Saudi menetapkan prosedur pencegahan dan pengawalan penyakit yang ketat susulan pandemik COVID-19. Justru semua jemaah haji perlu disahkan negatif COVID-19 menerusi ujian RT-PCR dalam tempoh 72 jam sebelum ketibaan di Tanah Suci. Sehubungan itu, bakal jemaah yang mendapatkan ujian pengesahan di fasiliti KKM terpilih akan menjalaninya secara percuma. Bagi bakal jemaah haji yang memilih untuk menjalani ujian RT-PCR COVID-19 di fasiliti kesihatan swasta, kos ujian itu perlu ditanggung sepenuhnya oleh jemaah mengikut caj yang dikenakan di fasiliti terpilih itu. April lalu, Arab Saudi menetapkan kuota haji seramai 1 juta bagi musim 2022, yang mana 85% daripadanya untuk jemaah luar. Jumlah itu memperlihatkan kuota haji Malaysia tahun 2022 adalah 14,306, iaitu 45% daripada kuota tahunan yang biasa diterima. Tabung haji sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima jemaah Malaysia kumpulan pertama ke Madinah 4 Jun ini, dan semua persoalan yang merisaukan jemaah haji itulah yang menjadi keutamaan persiapan tabung haji bagi memastikan perjalanan ibadah itu berjalan lancar. Laporan Fitri Musa dan jurukamera Kamarul Zaman Mansur dari Madinah Al-Munawwarah. Walaupun masa singkat yang diambil untuk melakukan persiapan haji pada tahun ini, namun jemaah haji dari Malaysia tidak perlu risau kerana tabung haji sudah melakukan segala persiapan dan sudah bersedia untuk menerima jemaah haji yang pertama pada Jun ini. Pengarah Operasi Madinah Muhammad Haikal Muhammad Yusof memberi jaminan kepada jemaah haji mereka boleh berlapang dada dan tidak perlu risau kerana tabung haji sudah selesaikan semua urusan dan keperluan jemaah di Tanah Suci. Kita mengadakan perjumpaan dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Cawangan Madinah bagi mengetahui peraturan-peraturan Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan urusan haji 1443 Hijrah. Kemudian kita juga mengadakan perjumpaan dengan syarikat Dilak yang menguruskan bagi pihak Arab Saudi berkaitan dengan pergerakan jemaah di sektor Madinah. Kemudian kita juga mengadakan perjumpaan dengan pihak tuan rumah bagi mengetahui kedudukan perumahan untuk para jemaah, dan begitu juga dengan bangunan operasi kita di Madinah ini. Beliau berkata pihaknya sudah melakukan segala persiapan pengurusan jemaah termasuk menyediakan atur-cara lengkap untuk jemaah sepanjang mereka berada di Tanah Suci. Di Madinah, penjabat operasi haji sudah dibuka di Hotel Roha yang menempatkan unit penting seperti unit pentadbiran, pusat rawatan perubatan, unit pengurusan zon dan unit ibadah. InsyaAllah seperti mana yang berlaku pada setiap tahun, jemaah haji bila sampai di Madinah mereka akan rasa happy, tenang dan sebagainya kerana kami sentiasa membuat persediaan rapi dan terbaik kepada jemaah haji. Kami bersedia 24 jam pada bila-bila masa untuk menyambut ketibaan jemaah haji dan juga akan menangani isu-isu berkaitan dengan jemaah haji insyaAllah. Malah 120 petugas zon turut ditempatkan di hotel penginapan jemaah iaitu di Hotel Sajah dan Hotel Movenpick Madinah bagi membantu melancarkan urusan jemaah. Kita punya matlamat
Jemaah haji akan kita sentiasa berdampingan dengan jemaah haji. Supaya apa-apa isu yang ada kepada jemaah haji, dia mudah nak mencari petugas. Jadi petugas sentiasa berada di hadapan mata. Itu matlamat kita di Zon. Mana ada masalah, mudah nak cari petugas-petugas tabung haji supaya isu-isu yang ada dengan diorang dapat diselesaikan secepat mungkin. Selain itu, petugas haji akan dibantu oleh petugas sambilan yang terdiri daripada penduduk tempatan yang boleh berbahasa Melayu dan Arab bagi memudahkan urusan jemaah. Laporan Fitri Musa bersama juru kamera Kamarul Zaman Mansur dari Madinah Al-Munawwarah, TV Al-Hijrah. Selepas ini, GST kembali wajar atau tidak? Majlis Agama Islam Selangor MAIS menyasarkan seramai 6,000 orang mendaftar di bawah sistem pintar baru, sistem wasiat dan hibah atau SISWA pada tahun ini. Pengurusnya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berharap dengan adanya sistem tersebut, pengurusan harta yang boleh dibuat secara dalam talian itu akan lebih memudahkan umat Islam di negeri itu. Saya ingin menyuruh kepada seluruh masyarakat Islam supaya menyedari perkara ini dan jadikan satu budaya, amalan hidup kita. Bila sampai umur yang rasa-rasa macam tak lama lagi, habis cepat-cepat apa budaya kan. Supaya tidak berlaku sebagaimana yang saya sebut awal-awal tadi, berlaku pergaduhan, perselisihan, harta yang tidak tentu hala. Beliau turut berharap agar MAIS yang menjadi pengendali akan dapat menyelesaikan urusan hibah dan wasiat dengan pantas. SISWA merupakan usaha naik taraf sistem e-wasiat sedia ada kepada sistem baharu dengan menggabungkan dua elemen penting dalam pembahagian harta iaitu wasiat dan hibah dalam satu sistem pintar. Antara kelebihan sistem ini adalah permohonan dan kelulusan menerusi sistem berkenaan diuruskan 100% secara dalam talian selain menawarkan penggunaan elektronik Know Your Customer EKYC yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia. SISWA juga menggunakan tanda tangan digital yang tertakluk di bawah Akta Tanda Tangan Digital 1997 dan pengesahan transaksi oleh permohonan dilakukan secara one-time password OTP. Dalam masa sama, MAIS turut melancarkan kempen Bulan Kesedaran Wasiat dan Pusaka Negeri Selangor yang diadakan bermula 1 hingga 30 Jun ini. Perkenal semula sistem cukai barang dan perkhidmatan GST, Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkemungkinan GST akan dilaksanakan kembali dalam usaha untuk menstabilkan ekonomi dilihat tidak sesuai dilakukan ketika ini. Sekarang ni agak sukarlah untuk buat sebab apa, pada waktu ini banyak masalah yang belum diselesaikan lagi, yang perlu diselesaikan. Pertama ialah kita ada masalah global. Yang ni pun perang antara Ukraine dan juga Rusia ni, ianya membuatkan harga bekalan makanan tidak berapa cukup kan di dalam serantau dunia. Yang keduanya disebabkan oleh harga baru sentiasa meningkat. Jelasnya GST boleh dilaksana namun tidak sesuai dilakukan dalam masa terdekat. Namun jika ia perlu dilaksanakan bagi menambah pendapatan negara serta menanggung beban subsidi awam, kerajaan mungkin boleh mengurangkan angka peratusan GST. Adakah GST yang dikenakan itu perlu kita lihat ataupun guna 6% seperti yang telah dilaksanakan dulu? Okay? Adakah ianya satu angka yang boleh kita ikuti ataupun kita boleh bermula kalau tidak dilaksanakan dengan angka yang lebih kecil seperti 2% ataupun 2.5%, okay, agar ianya tidak memberikan kesan sampingan ataupun rungutan daripada rakyat yang mungkin rasa mereka agak terbeban dengan kenaikan harga.
Baru-baru ini media melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk mengembalikan GST sebagai satu cara efektif menambah pendapatan negara, menangani kenaikan inflasi dan kos sara hidup rakyat. Pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada perniagaan tempatan dan ramai usahawan yang masih lagi mengambil masa untuk memulihkan keadaan perniagaan mereka. Sebagai pengiktirafan dan pemangkin semangat kepada para usahawan, buat julung kalinya Anugerah Perniagaan Keusahawanan Kelantan KBEA 2022 dianjurkan malam kemarin. Menurut pengerusi KBEA 2022, Syahir Adnan, edisi pertama anugerah itu mendapat sambutan luar biasa dengan menerima lebih 100 pencalonan melibatkan anak Kelantan yang berjaya dalam bidang yang diceburi seperti industri petroleum, industri kosmetik, selebriti dan sebagainya. Ramai juga anak-anak Kelantan ini, usahawan-usahawan ahli-ahli perniagaan Kelantan berjaya mengharungi pandemik COVID-19 ini, dan pada tahun ini kita tengok perniagaan makin bertambah maju. Jadi pada malam ini kita meraihkan lebih kurang 40 orang usahawan dari pelbagai industri, dari industri minyak, industri kecantikan, daripada industri makanan dan sebagainya. Turut menerima anugerah khas TV Al-Hijrah hasil kecemerlangan dalam komunikasi media TV Islamik. Hadir menerima anugerah tersebut Ketua Pegawai Eksekutifnya Namanzi Haris. Dia membuktikan kerjasama TV Al-Hijrah ataupun brand TV Al-Hijrah yang telah pun menjangkau kepada negeri Kelantan, yang mana kita membuka ruang kepada usahawan-usahawan Kelantan bersama-sama membantu, dan branding TV Al-Hijrah sangat penting. Kelantan merupakan antara negeri yang sangat penting bagi TV Al-Hijrah kerana begitu ramai usahawan-usahawan yang bersama-sama membangunkan industri SME di negara ini. So insya-Allah dengan anugerah ini memberikan kita semangat untuk bekerja dengan lebih keras untuk membangunkan pada tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang, insya-Allah. Bagi penerima anugerah kecemerlangan dalam industri minyak dan gas, Uzma Berhad, penganjuran anugerah ini diharap dapat memberi inspirasi kepada para usahawan untuk terus berjuang dan mengembangkan perniagaan selepas melalui masa yang sukar. Cabaran yang dilalui pada musim COVID itu tidak semestinya memberi kesan yang terlampau lama. Jadi dengan harapnya dengan program yang sebegini dapat memberi inspirasi kepada semua peniaga-peniaga. Orang ramai mengatakan bahawa there is a peluang untuk kita terus berkembangkan bisnes kita dan juga untuk terus meneruskan perjuangan perniagaan kita di masa hadapan. Turut menerima anugerah Universiti Malaysia Kelantan UMK. Anugerah ini merupakan satu pengiktirafan kewujudan UMK sebagai universiti keusahawanan yang melahirkan terutamanya usahawan-usahawan di kalangan pelajar. Dan kita bukan setakat memberi semangat untuk membangunkan usahawan pelajar UMK, kita juga ada di Institut Keusahawanan UMK juga membantu usahawan di peringkat SME. Anugerah yang berlangsung penuh gemilang ini dirasmikan Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob. Sementara itu, bagi rakan strategik KBEA 2022 yang juga penerima anugerah kecemerlangan dalam kewangan Islam dan konsultan korporat Q Group Berhad, penganjuran KBEA diharap dapat menjadi penanda aras baru kepada kecemerlangan usahawan di negeri Kelantan. Menurut pengarah urusan kumpulannya, Datuk Dr. Muhammad Iqbal Muhammad, anugerah ini juga akan menjadi pemangkin kepada syarikat untuk lebih bersedia bersaing dalam cabaran domestik dan global, terutama dalam tempoh ekonomi yang sukar seperti sekarang. Kami berkongsi kejayaan hari ini adalah kongsi satu kejayaan bersama. Kami melihat satu kejayaan ini amat positif untuk polisi private fund inisiatif Q Group Berhad di Kelantan secara umumnya, secara overallnya. Dan ini adalah satu langkah permulaan yang akan memacukan lagi kecemerlangan perniagaan ataupun pembangunan bisnes di negeri Kelantan bersama Q Group Berhad, bersama rakan kongsi dan juga kerajaan negeri Kelantan. Dalam pada itu, bagi penerima-penerima anugerah, penganjuran majlis seperti ini dapat membakar lagi semangat mereka untuk terus berjaya.
Sama-sama berjaya, buktikan. Bukan kita je mampu berjaya, tapi tim kita dahulukan untuk mereka berjaya bersama kita. Seluruh Malaysia, tapi luar Kelantan tu tak meluah lagi. Sebab saya nak buktikan orang Kelantan mampu bangkit dengan kebangkitan kita ni boleh bagi semangat kepada orang-orang lain pula seluruh rumah dekat-dekat luar Kelantan tu. Kita nak buktikan dengan diorang. Kita jual kat tepi jalan, kita berniaga ni boleh jadi hebat lagi daripada diorang. Yang penting niat kita betul, sebab apa kita nak berjaya. Apa yang saya boleh katakan, ini adalah satu pencapaian yang terbesar buat syarikat kami. Syukur kepada Allah kerana rezeki ini, dan ini boleh dijadikan pembakar semangat kepada diri saya untuk untuk saya terus lebih dapat berikan performan yang lebih baik kepada syarikat. Lebih 20,000 orang membanjiri Dataran Merdeka sempena jamuan Hari Raya Aidilfitri at Dataran Merdeka. Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Majlis yang diadakan baru-baru ini bermula jam 10 pagi hingga 2 petang itu turut membabitkan 120 masjid dan surau Jumaat terpilih di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, masjid dan surau Jumaat terpilih menyediakan gerai jamuan masing-masing untuk menyantuni tetamu dari pelbagai latar belakang bangsa dan agama. Antara menu juadah termasuklah ketupat, lemang, nasi biryani dan kambing golek. Jelas beliau, Majlis Aidilfitri at Dataran Merdeka bertujuan mengeratkan silaturahim dalam kalangan keluarga Malaysia selain dapat membentuk semangat kerjasama dalam kalangan jawatan kuasa masjid di wilayah persekutuan. Ia sekaligus menyemai sifat cakna dan prihatin terhadap golongan yang kurang berkemampuan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis berkenaan yang disempurnakan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias. Turut hadir pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Selain jamuan hari raya, beberapa aktiviti turut diadakan dan sumbangan duit raya berjumlah RM35,000 kepada 616 penerima terdiri daripada anak-anak yatim, asnaf, pelajar tahfiz serta kanak-kanak. Sebelum ini, konsep yang sama julung kali diadakan pada 2019 membabitkan 70 gerai sehingga tersenarai dalam The Malaysia Book of Records MBR bagi kategori penganjuran masjid paling banyak dalam acara Rumah Terbuka Hari Raya. Selepas ini, tampar dan tendang kucing. Malaysia mengekalkan kedudukannya sebagai destinasi pilihan utama pelancong Muslim dalam Indeks Pelancongan Muslim Global Mastercard Crescent Rating GMTI 2022. Pengiktirafan itu diumumkan pada Halal in Travel Awards yang berlangsung di Singapura hari ini. Anugerah disampaikan kepada Ketua Pengarah Pusat Pelancongan Islamik ITC, Datuk Dr. Mohamed Razib Hassan, turut menzahirkan penghargaan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri. Dalam ucap tamanya, beliau bersyukur dan berbangga atas pemilihan Malaysia dalam anugerah berprestij ini. I also would like to congratulate Mastercard and Crescent Rating for the launch of the Global Muslim Travel Index 2022. Malaysia is honoured to have topped the index since it was first launched in 2015. We remain dedicated in advocating for Muslim-friendly tourism and hospitality in the local and global scale. Menurut beliau, potensi pelancongan Muslim global amat besar di mana terdapat 1.9 bilion umat Islam di dunia ketika ini. Berdasarkan laporan Mastercard dan Crescent Rating, jumlah pelancong Muslim meningkat dari 108 juta pada 2013 kepada 160 juta pada 2019, iaitu sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Kini dengan pembukaan sempadan kebanyakan negara di dunia, jumlah pelancong Muslim dijangka melonjak sehingga 230 juta pada 2028. Tambah Datuk Seri Nancy, Malaysia akan terus komited untuk menarik pelancong Muslim dan menjadikan negara ini sebagai negara pilihan percutian mereka. Menurut beliau, menerusi ITC, Malaysia telah membangunkan ekosistem pelancongan yang memudahkan kehadiran pelancong Muslim seluruh dunia. Ia termasuk memberikan latihan, kajian dan pensijilan kepada pemain industri agar mereka memahami kehendak dan keperluan pelancong Muslim.
Pemain bola sepak kelab West Ham, Kurt Zouma, didenda menjalankan khidmat masyarakat selama 180 jam dan dilarang memelihara kucing selama 5 tahun. Hukuman itu dikenakan selepas Kurt mengaku bersalah kerana menendang dan menampar kucing peliharaannya. Pemain pertahanan West Ham dan Perancis itu mendapat kecaman meluas selepas rakaman videonya menendang kucing tular di media sosial pada awal Februari lalu. Video tersebut telah dimuatnai oleh adik lelakinya, Yuan Zouma, dan mendapat perhatian Persatuan Diraja untuk Pencegahan Kekejaman Terhadap Haiwan United Kingdom. Yuan turut dikenakan khidmat masyarakat selama 140 jam. Hukuman itu dijatuhkan dalam perbicaraan di Mahkamah Magistrate Thames, London semalam. Dalam pada itu, 2 kucing milik Zouma diletakkan di bawah jagaan pihak berwajib sejak Mac lalu. Pengurus kelab West Ham, David Moyes, juga mengenakan denda sebanyak €250,000 bersamaan 1.3 juta ringgit ke atas Zouma. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.